Ayak ni nak suruh cakap panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua maka dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang sungguh indah, lagi bahagia ni. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Persatuan Kecemerlangan dan Pembangunan Perlis, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, seluruh jawatan kuasa pelaksana serta semua pihak yang turut sama terlibat. Seterusnya saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berhormat, div-div kehormat serta semua yang sudi melapangkan masa. Hadirin sekalian, konvensyen ini mengangkat beberapa istilah penting, yakni perkongsian kekayaan, negeri dan negara, kebajikan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat. Istilah-istilah ini sering kita dengari dan dalam usaha memastikan rakyat, negeri dan negara terus berkembang maju dan makmur, maka ia perlu ditanam dalam semua sehingga berjaya mencapainya dalam erti kata yang sebenar. Namun demikian, saya berpandangan istilah-istilah ini wajar difahami dengan takrifan dan makna yang betul dan sesuai dengan akar agama yang kita pegang. Kita juga perlu sedar latar demografi rakyat daripada pelbagai bangsa, kepercayaan dan budaya. Justru kita perlu faham dan menghayati bahawa kekayaan negeri dan negara, kebajikan dan kesejahteraan perlu dinikmati oleh semua. Ringkasnya, dalam usaha mengurus negeri dan negara ini, kita perlu ada semangat mengutamakan nilai inklusiviti dan pada masa yang sama, budaya eksklusiviti sewajarnya dipadam secara berhemah mengikut keutamaan, kecuali keperluannya tidak dapat dielakkan. Saya yakin kemakmuran dan kesejahteraan dapat dicapai jika kita ikhlas berfikir, berbincang dan membuat keputusan berasaskan pemikiran yang suci dan kaedah bertindak yang holistik. Usaha ini tentunya didorong oleh rasa tanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan yang masih terpinggir dalam aspek kehidupan. Kini sudah tiba masanya kita tidak lagi berpegang kepada konsep rezeki jika sudah secupak tidak akan menjadi segantang. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berusaha bersungguh-sungguh berasaskan ilmu, kemahiran dan strategi yang betul secara individual dan kolektif. Teraskan semangat kekeluargaan serta rasa kasih sayang kerana Allah. Masyarakat perlu progresif, berdikari dan mengurus kehidupan mereka dan keluarga mengikut syarak. Hayatilah bahawa Allah tidak suka golongan yang meminta-minta tetapi hendaklah berusaha. Namun bagi yang telah berusaha tetapi tidak berjaya, maka menjadi tanggungjawab pemimpin, kerajaan dan agensi-agensi berkaitan untuk terus membantu dan menyokong mereka sehingga berjaya. Bagi yang berjaya, maka menjadi tanggungjawab membantu mendorong dan menyokong orang lain pula untuk turut berjaya seperti mereka. Hadirin sekalian, di negeri Perlis ini saya yakin terdapat banyak peluang ekonomi yang masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pertama, kedudukannya yang strategik dalam wilayah segi tiga emas Malaysia, Thailand dan Indonesia, khususnya di Sumatera, belum diteroka sepenuhnya. Dalam konteks ini, agenda menghasilkan dan memasarkan produk tertentu bagi tiga-tiga pihak yang terlibat wajar dilihat secara berimbang dan strategik. Sebagai perkongsian, 2-3 minggu lepas, saya ke Ranong, satu wilayah di 6 wilayah Daman, Datuk Mat Libya pun ada sama. Ya. Dia rakyatnya jumlah lebih kurang macam kita juga, tapi nampak berbanding dengan hak kita duk banyak kerjasama dengan 6 wilayah Andaman ni, nampak mereka lah ke belakang, bukan sikit lah, ke belakang banyak lah berbanding dengan Setun, Terang, Krabi, Phuket dan juga Pangah. Tapi inisiatif mereka, dia premiumkan, dia cuba premiumkan tempat yang tak ada apa ni. Betul lah, dia pun ada border dia sepadan dia Myanmar, nampak seberang lah. Saya pernah ke
Cox's Bazar di Bangladesh dulu, nampak Myanmar tu geng Rohingya duk masuk tu jauh sikit. Ni nampak dekat macam jauh sikit pada Pulau Ketam kan. Macam tu kan. Jadi tapi dia premiumkan tempat dia tu. Dia paling yang senang sekali nampak dua benda. Satu dia one tambah produk ni, otak dia tu. Hak dia tu kita tengok benda biasa lah, mana siam di mana-mana pekan kita pergi pun benda lebih kurang sama kan. Tapi tengok di luar tu dia buat kain macam kain batik lepas kata. Lepas tu kata, ni tengok ni. Lepas tu governor tanya, governor apa cerita ni? Governor dia kata, dia pergi beli daripada Indonesia ni murah. Kain batik lepas ni, dia pergi beli Indonesia. So dia balik suruh orang dia buat kawang. Kan? Jadi dia premiumkan benda tu. Jadi orang kata ni renung punya. Itu sebagai satu contoh. Yang kedua ialah dia ada hot spring. Hot spring ni ayak panas ni kan. Jadi di Perak pun ada, di Sabah pun ada, mana-mana pun ada kan. Tapi dia buat tu, dia kata ni macam onsen, macam di Jepun. Jadi ada kolam, dia bubuh, lepas tu dia ada sungai kecil parit kot. Kan, tapi dia buat macam tandak sana tandak sini, dia buat ikan hak yang duk mai tu. Sebagai contoh benda-benda itu. Tapi dia buat macam tu. Maknanya apa yang dia ada dia premiumkan saja. Kita dalam keadaan yang mungkin orang duk kata belum ni kita tak ada apa, kan? Kita kena create benda yang macam-macam itulah, kita premiumkan. Dan beberapa hari lepas juga ada 10 duta besar daripada negara EU mai ke Perlis menghadap Tuanku Raja, dan di dinner tu Tuanku Raja kita tanya macam mana pandangan dia. Kata macam ni, dia kata Perlis ni tengok apa benda yang you ada. Dia kata beras sebagai contoh, you premium kata, dia kata ni beras Perlis. Mana orang tahu beras tu beras mana, tapi you package kan sebagai Perlis punya. Dan fikir balik macam di Switzerland, kita pergi kampung mana pun, ni Gruyère punya cheese, ni mana punya cheese kan, padahal cheese tu cheese lah kan, daripada mana kan, dia ubah sana ubah sikit, dia paket sana sikit kan? Maknanya kita pun peluang tu ada, ya, peluang tu ada untuk cuma kita nak modify, ya. Kita jangan kata kita tak ada apa, ya. Cuma setakat lah ni orang mai ke Perlis ni depa balik saja kan, tak ada apa yang depa yang kata dia boleh beli, yang dia belilah kan, tapi dia kecuali dia pergi beli jersey bola je kan. Nasib baiklah Manchester United pun menang, lama duk kalah kan. Tapi kita tak maulah jual barang tiru kan. Okey, balik kepada serius. Kedua ialah semua pihak wajar meneroka peluang yang ditawarkan di lokasi-lokasi menarik dan berpotensi di negeri ini untuk mengambil pelancong domestik dan antarabangsa dalam aktiviti yang diminati. Selain itu, kawasan pembangunan Lembah Cuping yang telah dirancang dengan baik memerlukan perhatian sewajarnya, termasuk juga cadangan pelabuhan darat dan kawasan CIQ. Selain cadangan jeti di Sanglang, wajar dimanipulasi sepenuhnya supaya rakyat dapat manfaat daripada pembangunan tersebut. Serta ketiga, usaha untuk menjadikan Perlis sebagai pusat pendidikan setempat dan antarabangsa wajar diberi perhatian yang lebih serius. Selain itu, kita perlu meneroka idea penyediaan sekolah antarabangsa ataupun sekurang-kurangnya private schools untuk memenuhi permintaan sedia ada dan pasaran baru yang besar potensinya. Pada masa yang sama, saya berharap masalah sedia ada dan nasib para petani, pekebun kecil, ladang, nelayan, pemandu teksi, peniaga kecil dan usaha muda baru hendaklah sama-sama diberi perhatian serius. Saya juga berharap taraf kehidupan mereka yang menjadi sebahagian daripada ummah negeri Perlis dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih mensejahterakan semua pihak, insya-Allah. Sebagai yang dipertua pula, MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis amat mengalu-alukan segala sumbangsaran yang membina dari semua pihak di luar sana untuk menjayakan segala yang dihasratkan. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, semoga banyak resolusi yang praktis dapat dihasilkan daripada konvensyen ini. Walaupun konvensyen sehari ini tidak sempat mengenengahkan segala isu yang dihadapi, namun saya harap sesi seumpama ini dapat dianjurkan secara berkala dan idea-idea yang lahir dapat dimanfaatkan oleh semua demi kemajikan, kesejahteraan dan perkongsian kekayaan yang lebih saksama, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Majlis diteruskan dengan gimmick perasmian. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Profesor Emeritus Dr. Kamarudin Hussein untuk menghadap dan berkenan Duli Yang Cermat Muda Tuanku Raja Muda Perlis untuk menyempurnakan gimmick perasmian Kongres Melayu Perlis 2019. Dan dipersilakan juga Yang Berusaha Encik Wan Saiful Wan Jan, Penasihat Eksekutif Bersama Kongres Melayu Perlis 2019, dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Sa'dan, Timbalan Anak Chancellor, pelajar dan alumni mewakili Anak Chancellor UNIMAP untuk bersama-sama menyempurnakan gimmick perasmian. Dipersilakan. Ampun Tuanku. Terima kasih Tuanku. Ampun Tuanku, hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan